Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna bima nasina wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita banyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kesan kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mula daripada ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kepada para malaikat tentang benda-benda, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada malaikat benda-benda di dalam syurga, lalu Allah Subhanahu wa taala minta para malaikat terangkan nama benda-benda ini semua. Terangkan nama benda-benda ini semua. Para malaikat terakhir kita baca ayat, para malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu selain apa yang Kau ajarkan kepada kami. Malaikat surrender, tak tahu malaikat. Dan bila malaikat tak tahu tentang nama-nama itu, Allah Subhanahu wa taala kata qala ya Adam. Ni Allah berkata, ayat Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Terangkan kepada malaikat ni nama benda-benda ni. Allahu Akbar. Adam ni yang dulu malaikat cakap, malaikat dakwa, apa nak cipta seorang yang merosak, perosak, buat dosa, menumpahkan darah, macam yang seorang yang ialah tak level mereka lah. Dia kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami memujimu, kami bertasbih kepada kamu. Sekarang ni Allah nak tunjukkan ke depan mereka, yang mereka bukan nak sombong lah malaikat ni, tapi realiti lah mereka kat kami orang yang bertasbih kepada kamu. Sekarang ni Allah nak tunjukkan tentang kemuliaan khalifah yang Allah Subhanahu wa taala cipta ni. Makhluk yang Allah nak cipta ni lebih mulia daripada malaikat. Allah nak proof lah. Jadi kata ulama, ayat ni
Allah tak cakap aku tahulah, dah jangan cakap apa-apa. Biasa kan kalau kita kan, kita tak buktikan. Oh, bapa kadang dia cakap anak bila membangkang saja, aku tahulah engkau tak tahu apa-apalah, aku lebih dahulu makan garam lagi. Kita tak beritahu, kita tak buktikan, kita shut up, kau diam, ikut aja, dengar aja. Allah tak cakap macam gitu tuan-tuan. Allah bila malaikat dia bukan mempersoalkan lah, dia bertanya hikmah kenapa nak ciptakan. Allah cakap aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu, dan Allah buktikan. Dia tak setakat dia kata gitu je, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu apa daripada engkau tak tahu. Bukan itu saja, dia full stop situ, sampai di situ. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buktikan. Bukti dia apa? Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat namakan benda-benda yang ada di dalam syurga. Malaikat tak dapat namakan. Sekarang dipanggil Adam pula. Adam, terangkan kepada mereka apa nama ni. Adam ni macam budak setahun jagung lah kalau kita cakap, new kid on the block lah. Baru diciptakan. Yang malaikat tak tahulah berapa ribu tahun mereka dah hidup. Mereka tak tahu, Adam pula tahu. Ambihum bi asma'ihim, terangkan nama-nama ni. Jadi benda yang sama malaikat tak tahu, Adam pula yang tahu. Allahu Akbar. Itu Allah menegakkan hujah. Allah membuktikan yang Allah ni cipta bukan sebarang orang lah. Bukan orang sebarang. Falamma ambahum, dan ketika setelah Nabi Adam beritahu kepada mereka, jadi ini lagi macam memalukan lagi lah. Allah cakap beritahu kepada mereka apa nama ni. Jadi Adam ni macam orang baru ni, beritahu kepada malaikat ini nama dia ni. Dia yang ajar malaikat. Dia yang ajar malaikat apa nama tu. Oh, malu betul lah malaikat. Yang tadi dia ingat mereka ni lagi hebat. Sekarang Adam yang ajar malaikat. Ambihum falamma ambahum, setelah Allah memberitahu, bukan kepada Allah, kepada malaikat. Bila Allah memberitahu kepada malaikat bi asma'ihim, nama-nama dia, tadi malaikat baru mengaku tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tunduk dan malaikat pun akur tentang alimul hakim. Allah ni maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam aqul lakum, tidakkah aku memberitahu kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui yang ghaib. Ghaib ni, ghaibah ni apa yang tidak dapat dilihat. Itu ghaib lah. Ghaib bukan tak ada tuan-tuan, bukan tak ada, dia ghaib aja. Malaikat ni ada tak dengan kita malam ni? Ada, tapi dia ghaib aja. Mereka ni ghaib. Ghaib apa? Orang Melayu punya ghaib hilang mana dia ghaib. Orang Melayu punya ghaib tak sama dengan Arab punya ghaib. Arab punya ghaib adalah tak nampak. Sebab itu dalam kelas, mana si fulan? Ghaib. Ghaib bukan dia hilang, bukan dia tak ada, tak nampak. Macam gitu. Tak nampak, kadang dia datang, ghaib aja. Jadi ghaib tu adalah benda yang tidak dapat dilihat. Jadi aku mengetahui apa yang kamu tidak melihat. Ghaib, apa yang tersembunyi. Di sini dia terjemahkan aku mengetahui segala rahsia pula. Dia terjemah rahsia. Ghaib ni rahsia. Susah juga macam mana dia penterjemah kita terjemah rahsia. Dia bukan rahsia, dia tak dapat dilihat. Kadang rahsia boleh dilihat juga. Rahsia boleh dilihat juga, didengar. Ini rahsia tau, dia beritahu kita ini rahsia tau. Itu dah dengar tu. Ini langsung tak dapat melihat, panca indera kita tak boleh capai. Itulah ghaib. Sini aku mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kamu semua, kamu ni semua berarti malaikat, apa yang kamu semua nyatakan. Tubdun, nyatakan. Apa yang malaikat nyatakan? Apa yang malaikat nyatakan? Nyatakan apa yang malaikat cakap lah. Adakah kau nak mencipta manusia yang buat kerosakan, dia akan menumpahkan darah? Itu apa yang malaikat ucapkan, malaikat utarakan. Aku tahu apa yang kamu cakap tu. Kemudian ini yang muskil sikit. Wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Rahsiakan. Apa yang kamu rahsia atau sembunyikan. Yang kamu nyatakan di lisan kan? Di lisan kita cakap. Kan orang Melayu cakap, lisan lain, hati dia lain. Yang dia simpan, yang dia sembunyi tu lain.
Jadi para malaikat ni, apa yang mereka kata tak sama ke dengan apa yang dalam hati mereka? Sama ke tak sama? Agaknya malaikat lah. Malaikat ada hati tak ni? Tak ada hati. Masya Allah. Dia nak apa yang kamu sembunyi tu, sembunyi dalam hati lah. Jadi malaikat ada hati tak tuan-tuan? Ada pada ayat yang lain, malaikat ada hati. Malaikat ni, apa yang mereka, ini ayat ni menjadi dalil lah. Apa yang mereka katakan di lisan dan apa mereka sembunyikan di hati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, kata dalam tafsir Tabari lah, ini apa yang saya cakap ni tuan-tuan bukan rekayasa rekaan saya tuan-tuan, bukan fikiran saya. Ini semua saya tak sebutlah kadang ni punya reference, tapi semua dalam kitab tafsir. Jangan tuan-tuan cakap ini ustaz pandai-pandai aja. Kata ini semua ini semua ada reference dia. Tuan-tuan kalau tak puas hati, luar nanti tanya saya. Tahan saya, ustaz cakap begini, apa dia punya reference yang saya bagi, satu-satu kitab dia lah. Jadi yang saya nak cakap sini, wa ma kuntum taktumun, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak canonkan kepada satu orang. Apa yang kamu sembunyikan? Bukan malaikat, kata ulama di sini. Bukan malaikat, dia baik. Apa yang di luar, di dalam sama je. Malaikat baik kan? Kalau dia cakap apa yang di luar, dalam pun sama juga. Tapi ada yang malaikat ni, satu malaikat ni yang sembunyikan sesuatu. Siapa? Iblis. Ini. Jadi Allah nak cakap, aku tahu apa yang kamu cakap, iaitu para malaikat, dan apa yang kamu sembunyikan. Ada satu orang ni dia sembunyikan sesuatu. Dia geram lah. Dia geram bila Adam dapat terangkan kepada malaikat ini semua, kepada mereka lah, dia pun termasuk malaikat, dia barisan malaikat juga. Kepada mereka ni, Adam ni macam orang baru ni, dapat ilmu yang mereka tak ada ilmu. Allahu Akbar. Jadi dia simpan dalam hati dia. Ada start iblis di situ. Kata ulama tafsirkan, wa ma taktumun ni adalah seorang, tapi Allah cakap kamu semua. Tapi yang Allah nak refer kepada satu orang malaikat ni. Bukan satu orang, seekor malaikat ni. Satu malaikat ni, itu iblis. Iblis ada sembunyi dalam hati dia, ketidakpuasan dia bila Allah Subhanahu Wa Taala beri ilmu kepada Nabi Adam. Jadi dengan ilmu ni tuan-tuan, dengan ilmu ni Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Kenapa malaikat diperintah sujud? Kerana terbukti Nabi Adam lebih berilmu daripada para malaikat. Terbukti tak? Terbuktilah ayat sebelum je. Kenapa diperintah sujud, tuan-tuan? Sujud kepada Nabi Adam kerana ilmu, kelebihan ilmu malaikat diperintah. Jadi di sini panjanglah pembahasan malaikat dengan nabi, bukan dengan manusia, tuan-tuan. Malaikat dengan nabi, mana yang lebih mulia? Kalau manusia, nanti manusia kafir, manusia orang biasa ni tak ada match lah dengan malaikat. Tapi kalau malaikat dengan nabi, malaikat dengan nabi, siapa lagi mulia? Nabi ke malaikat? Nabi. Bukti dia apa? Bukti dia ayat ni. Bukti takkan yang lebih mulia yang lebih mulia disuruh sujud kepada yang kurang mulia. Ni diperintah sujud kepada Adam, malaikat diperintah itu bukan satu-satunya pendapat. Ada juga pendapat yang cakap malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Manusia ni iaitu nabi lah, para nabi. Dan saya ingat dua-dua pihak ni hampir 10 dalil bawa yang cakap manusia jenis nabi ni lebih mulia daripada malaikat. Ada 10 dalil yang cakap malaikat lebih mulia, 10 dalil. Tuan-tuan boleh baca kitab akidah, dia biasa perkara ni dalam kitab akidah. Tapi kalau ayat ni, zahir daripada ayat ni, Adam lebih mulia daripada malaikat. Sebab itu malaikat diperintah sujud. Ini sujud yang macam mana? Kalau dia cakap tunduklah, diterjemahkan tunduklah kepada Nabi Adam, dia tak terjemahkan sujud. Padahal Allah guna usjudu. Usjudu semua kita tahu sujud. Kalau tunduk apa? Irka'u.
Warka'u wasjudu, dalam ayat sujjadan wa ruka'a, sujjadan wa ruka'a. Sujud dengan rukuk ni dua perkara yang berbeza. Kita tak boleh cakap sujud itu rukuk, rukuk itu sujud, tak boleh. Jadi dia bukan tunduk. Itu dia apa? Sujudlah betul-betul. Boleh ke manusia malaikat sujud kepada manusia? Makhluk sujud kepada manusia. Kalau Allah perintah, benda tu haram pun kalau Allah perintah, boleh tak tuan-tuan? Jadi ibadat tak? Jadi halal tak? Halal lah. Nabi Ibrahim AS, Allah perintah dia apa? Bunuh siapa? Bunuh anak sendiri ni haram ke tak haram ni? Bunuh anak sendiri haram lah. Takkan boleh bunuh? Boleh ke bunuh anak sendiri? Tapi Allah perintah, dia jadi apa? Jadi ibadat lah. Jadi ibadat. Kan bila Allah Bani Israel disuruh bertaubat, taubat Bani Israel macam mana tuan-tuan? Faqtulu anfusakum, bunuh diri masing-masing. Bunuh, ambil pisau bunuh diri. Macam bunuh diri, macam terjun. Terjun ni boleh tak tuan-tuan? Boleh. Seorang tu buat dosa, aku nak bertaubat pada Allah, aku terjunlah diri. Haram kan? Bunuh diri. Tapi dalam faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu sendiri. Taubat tu, tapi kena bunuh dia. Tapi kerana perintah Allah SWT, kalau perintah Allah SWT, apa yang haram dia jadi boleh. Jadi Allah perintah supaya sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan mensyirikkan Allah SWT, bukan anggap Nabi Adam ni Tuhan. Sujud sebagai tanda penghormatan kerana ketinggian ilmu Nabi Adam. Sujud sebagai menghormati. Tapi dia punya gerakan dia apa? Sujud. Betul-betul sujud. Kalau dia akan tunduk, mungkin ada tafsiran lain lah. Tapi yang saya baca adalah sujud, benar-benar sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, malaikat bila Allah perintah saja, malaikat yang mana kena perintah Allah untuk sujud? Jadi ramai ulama cakap seluruh malaikat di langit, semua malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu. Usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Semua malaikat sujud. Berapa ramai malaikat tu? Manusia punya population dengan malaikat ni, dia punya nisbah dia macam tak ada apa-apa tuan-tuan. Dengan nisbah kepada malaikat. Kata Nabi, di langit tu tidaklah empat jari ni kecuali ada malaikat. Di langit yang 7 tu semua ada malaikat, banyak, ramai sangat. Semua sujud kepada seorang manusia, seorang nabi. Illa, kecuali ada seorang malaikat ni. Ni kita kata kecuali illa iblis. Kecuali iblis. Nama iblis ni daripada ablasa. Ablasa ni dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Dia rasa diri dia lebih besar. Wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia daripada orang yang kafir. Kecuali iblis. Dia tak nak sujud, dia tak nak dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia enggan. Enggan apa? Enggan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak sujud kepada, bukan tak nak sujud kepada Allah. Iblis ni sujud kepada Allah, dia tak nak sujud kepada Adam. Dia enggan, dia tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia tak nak ikut perintah Allah? Pasal dia sombong. Dia ingat dia lagi ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Allah tanya dalam surah yang lain, kenapa engkau tak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan daripada kedua tangan aku? Jadi dia kata ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, kau cipta dia, sedangkan dia engkau cipta daripada tanah. Iblis makhluk pertama sekali yang resist. Kalau orang resist tu dia ke iblis. Tapi iblis okey juga resist iblis tuan-tuan. Api dengan tanah ni nampak macam api ni lagi kuat. Yang manusia dua-dua dengan tanah nak resist ni apa hal pula? Warna je different, warna je tak sama, tapi dua-dua daripada tanah. Yang ni kena rasa superior, rasa lagi lebih daripada yang lain aja. Kan dua-dua pun daripada tanah.
Iblis okey jugalah, kita cakap ada boleh terima jugalah, tapi tak boleh terima lah. Ini iblis yang resist, bukan kerana kemuliaan, keutamaan, keilmu, ketakwaan, bukan, tapi kerana daripada bahan Allah ciptakan dia. Inilah kata ulama, iblis ni bersikap sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia jadi menjadilah dia daripada orang yang kafir. Di antara ulama, ini adalah dalil tentang kafirnya orang yang kalau disuruh solat dia tak solat. Kafir, murtad. Ada ulama lah, bukan semua ulama. Dalil dia ni dan banyak lagi dalil. Di antara dalil mereka kata, kalau iblis satu sujud aja dia tak sujud, bukan kepada Allah lagi, kepada Adam. Dia tak nak ikut dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sujud aja dia tak buat. Berapa sujud tuan-tuan? Iblis tak buat. 10, 20, 30, 40, 50, tak ada. Satu sujud aja iblis enggan. Iblis tak nak. Dah termasuk orang kafir. Allah cakap dia termasuk orang kafir. Satu sujud. Bagaimana manusia yang berpuluh-puluh sujud dia tak nak buat? Lagi bukan kepada manusia, kepada makhluk. Ini iblis tak nak sujud kepada Adam. Ini dia enggan, dia tak nak, dia enggan lah. Orang yang tak nak solat, apa kita nak cakap? Dia nak solat ke dia tak nak solat? Solat lah, tak nak. Tak nak tu apa? Bahasa Melayu, apa tak nak tu? Enggan lah. Sama lah, dia enggan. Enggan, kenapa? Iblis dia sombong, tak tahu manusia apa pasal? Tak tahu lah. Kita tak tahu apa sebab dia. Tapi ini dalil kata ulama, dia kafir. Dalil ini sebagian ulama lah, memang mazhab Hambali memang kafir, murtad. Kalau mazhab Hambali satu mazhab aja yang cakap kafir murtad kalau orang tak solat, kalau orang tinggalkan solat, itu mazhab Hambali, mazhab di Mekah. Hambali kan, Mekah tu Hambali, jadi dia kafir murtad kalau tak. Disuruh cerai. Kalau seorang isteri mengadu, suami aku tak solat, maka diperintah cerai, dia dah kafir, ceraikan dia. Dia strict sikit. Betul, kita kena apa ni, tegas sikit. Kalau tak tegas, kita lembik sangat, orang tak solat pun tak apalah, tak apa je gini. Tak tegas, jadi ramai orang tak solat. Majoriti orang Islam tak solat di Malaysia, dia kat 70%, tak tahulah Ustaz Parujoy, dia kata ikut statistik 70% orang Islam tak solat. Tengok, kita lembik sangat. Kita kat kafir je, kau tak solat kau kafir tau. Kafir ke Ustaz? Memang kafir. Memang kafir. Kalau mazhab Syafi'i dia kafir juga, tapi bukan kafir murtad. Kafir apa? Kafir nikmat. Kafir nikmat. Nikmat tu jangan cakap. Cakap kafir je dalam hati kita, kafir nikmat. Kau kafir kalau kau tak sembahyang. Dengan anak kita, awak satu kalau tak solat awak menjadi kafir terus. Takutkan dia, tak kisahlah. Kena takutkan. Ibn Abbas bila satu orang ni datang kepada dia, dia kata, apa hukum membunuh? Apa hukum membunuh? Ibn Abbas kata, kau kalau membunuh kau kekal dalam neraka, mati kekal dalam neraka. Orang tu terus jalan. Sahabat-sahabat dia kata, apa sahaja cakap macam ni, mana ada kekal orang bunuh dalam neraka? Syirik aja yang kekal dalam neraka. Aku tengok muka dia macam nak bunuh orang aja. Dia terus fatwa akan kekal dalam neraka. Takut orang tu, kau tak keluar, tak masuk syurga, kau kekal dalam neraka. Jadi dengan anak-anak kita dengan itu, kasih kafir dia. Kafir awak tak solat. Dari kecil kalau dia dengar aja dia dah takut. Sampai tua lah, jangan aku terkeluar, aku jadi kafir kalau aku tak solat. Ini tak apa, boleh qada, boleh ini. Mula-mula qada, lepas tu malas nak qada lah, terus tak qada. Kan mula-mula dia kata, tak apalah nanti balik aku qada. Dah balik rumah, kita je yang cakap kita je yang solat sunat ni, nanti balik solat sunat lah, tak solat tak boleh. Balik dah tengok TV, tak tengok apa, terus lupa nak solat sunat. Jadi orang nak qada ni, dia tak qada punya. Lepas dah biasa tak qada, habis lah tinggalkan macam gitu je. Ini jadi dia, bila kita bagi fatwa yang salah, bagi fatwa yang lembik punya fatwa ni, kepada budak-budak suka je. Macam mana kalau saya sibuk gini, tak apalah qada aja, nanti malam kau sembahyang lah. Budak suka dia dapat fatwa itu. Happy dia, tak payah solat. Tak boleh. Kau tak solat, kafir kau. Kafir kan? Kafir awak kalau tak solat. Kena cakap kafir juga.
kafir nikmat lah. Kafir nikmat. Ini dalil Jadi iblis dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Allah laknat dia. Dan ayat-ayat yang lain, pada ayat ni satu je cerita. Nanti pada Al-A'raf, Syu'ara ni Allah dialog, Allah panggil iblis beberapa kali. Allah tak jatuhkan hukum dulu, tak laknat dia terus. Ada dialog Allah SWT dengan iblis. Kita boleh refer pada ayat yang lain. Kita nak keep short lah pada surah ni memang nak jelaskan benda yang lain. Lepas tu, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami pun berfirman kepada Nabi Adam bila selesai masalah dengan iblis, Allah berkata kepada Nabi Adam, uskun anta wa zawjuka, tetap tinggallah engkau dan zauj. Zauj ni kalau kita belajar bahasa Arab, zaujun dengan zaujatun. Zaujun pun isteri, zaujah pun isteri juga, dua-dua boleh. Biasa kita guna bahasa moden sekarang zaujah. Kita akan cakap zaujah saya. Kalau zauj saya adalah suami saya. Tapi dalam bahasa Arab, zauj pun suami, zauj pun isteri, zaujah pun isteri juga. Tinggallah engkau. Jadi dari mana Nabi Adam dapat isteri? Isteri dia Hawa, Hawa. Daripada Hawa binti apa? Hawa tak ada bapa. Dari mana Hawa dicipta? Kita tahu daripada tulang rusuk Nabi Adam. Nampak macam Nabi Adam, dia punya bapa lah. Kan? Hawa daripada mana? Daripada tulang rusuk Nabi Adam. Jadi nampak Hawa lah, Adam lah bapa dia. Kalau ikut akal lah dia daripada Adam lah. Dia bukan Allah ambil daripada mana-mana tanah apa. Dia daripada Adam. Dia, macam kita, anak kita daripada mana? Daripada kita lah dia keluar. Daripada ibu dia, daripada ayah dia keluar. Jadi Hawa ni daripada apa? Daripada tulang rusuk Nabi Adam. Kita daripada tulang sulbi Nabi Adam. Anak-anak Adam semua, Hawa daripada tulang rusuk dia. Tapi itu macam mana boleh jadi isteri? Ni peningkan tuan-tuan sikit lah malam ni. Macam mana boleh jadi isteri pula? Kan dia daripada Nabi Adam. Kalau Allah nanti anak Nabi Adam, anak Nabi Adam Habil dengan Qabil, dia punya isteri siapa tuan-tuan? Adik-beradik dia. Apa sebab boleh jadi isteri? Itu lain punya cerita syariat. Kalau Allah dah syariatkan macam gitu, begitulah jadinya. Walaupun daripada Nabi Adam sendiri, Hawa tu daripada dia, tapi dia adalah isteri kepada Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi memerintah mereka, kula minha. Kula di sini makanlah, bukan wajib, lil ibaha. Makanlah, harus makanlah daripada syurga ini, ragadan haitsu syi'tuma. Makanannya yang ragadan itu seluas-luasnya, sepuas-puasnya lah. Banyak sekali makanan dalam syurga. Makan apa saja kamu nak makan, haitsu syi'tuma, dan di mana saja. Satu, makanan tu boleh makan sepuas-puasnya. Lain satu, di mana saja. Di mana saja boleh makan, dan boleh makan sampai puas. Bukan tak boleh makan sampai puas, makan sikit aja, jangan makan banyak. Tak ada. Syurga ni mana-mana nampak makanan, mana-mana. Syurga ni taman lah, macam taman taman, mana-mana buah-buahan, mana-mana rezeki Allah, semua boleh makan. Dan boleh makan puas-puas. Nak makan berkali-kali, nak makan banyak pun boleh dalam syurga. Tapi ada satu, Allah cakap, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua dekati pohon ini. Pohon ini. Jadi ini dekat lah, ini itu jauh. Kalau Allah cakap hadhihi berarti apa? Ini depan mata lah, nampak lah pohon ini. Bukan Allah cakap ujung tu pohon tu, jangan. Kalau ujung jauh tu itu. Itu kalau Allah cakap, Allah tunjuk kepada mereka, depan mereka ni, jangan makan pohon ini. Ini dekat ni, maksudnya dekat. Jangan makan pohon ini. Pohon apa tuan-tuan? Pohon ini. Mana susah. Pohon khuldi.
Nanti kita bincang sikit tu. Pohon khuldi, nama pohon ini. Ada banyak pendapat lah. Tapi Allah tak jelaskan dalam Quran, dalam hadis pun tak ada. Dalam Quran, dalam hadis pun tak ada pohon apa sebenarnya. Pohon ini, ada cakap pohon tin lah, pohon ini, kita tahu. Kata ulama, kata Ibn Jarir sama aja. Kalau kita tak tahu pun kalau kita tahu pun tak tambah iman, dan kalau kita tak tahu pun tak mudaratkan iman kita. Kita tahu pohon tu sama aja awak tahu dengan tak tahu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mubahamkan dia. Allah tak terangkan pohon ini pohon apa. Tak terangkan. Allah tak cakap jangan makan tuan-tuan jangan makan. Allah kata wala taqraba, jangan dekati. Jangan dekat aja. Jangan cakap makan, dekat pun tak boleh. Nak cakap serius ni, dekat pun jangan kau dekat. Bukan cakap jangan makan. Kalau jangan makan lain. Dan zina ni jangan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, bukan jangan berzina. Tak ada ayat jangan berzina. Ayat adalah jangan dekati zina. Apa yang dekati zina? Jangan berkhalwat. Itu dah dekat pada zina. Jangan bersendirian dengan wanita dalam bilik, dalam hotel gitu, dalam tempat-tempat sembunyi. Itu dah dekat kepada zina. Itu pun tak boleh. Sebab itu khalwat pun tak boleh. Jangan cakap berzina, khalwat pun tak boleh. Jadi Allah cakap jangan dekati, jangan hampiri pohon ini. Kalau kamu hampiri fatakuna minaz zalimin, tentulah kamu menjadi orang yang zalim, orang yang melanggar batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan. Orang yang meletak zalim ni orang yang meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, itu zalim. Adil orang meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi dia meletakkan perintah Allah itu, dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang zalim. Cerita Allah tak ceritakan detail di sini fa azallahu, Allah cakap satu je, fa azallahu masyaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan Adam dengan Hawa daripada syurga itu. Tergelincir. Macam mana syaitan gelincirkan? Syaitan letak minyak ke terus tergelincir? Jatuh. Memang minyak dia adalah waswas dia. Syaitan buat strategi macam mana nak waswas tu bisikan macam mana nak goda Nabi Adam. Ini syaitan datang dengan fizikal tu tuan-tuan. Pasal ayat yang lain waqasamahuma, syaitan bersumpah kepada duanya. Ini bukan bisikan yang macam di telinga je macam gitu, bukan. Ada orang cakap aku dapat bisikan daripada syaitan lah, syaitan bersumpah tempat telinga aku lah. Mana ada syaitan bersumpah aku ni penasihat aja bagi, innilakum laminan nasihin, aku ini penasihat aja bagi kamu. Mana ada? Ini fizikal, kata ulama. Syaitan datang secara fizikal, bincang dengan Nabi Adam. Syaitan cakap hal adulluka, pada ayat yang lain. Itu Haji cakap, mana Haji ni baru nak masuk ayat tu. Ala syajaratil khuld, dalam Quran hendakkah aku beritahu engkau ada satu pohon kekal. Pohon kekal ni, pohon khuldi ni, siapa yang bagi nama tuan-tuan? Itu bukan nama dia, itu temberang tu syaitan. Syaitan cakap pohon tu kekal, pohon kekal je. Pohon kekal ni syaitan yang bagi nama, bukan Allah bagi nama, bukan Allah bagi nama. Macam mana jadi nama pohon kekal pula? Syaitan namakan dia pohon khuldi ni, pohon kekal. Syaitan cakap kalau engkau makan, engkau akan kekal selama-lama dalam syurga. Syaitan trik Nabi Adam. Kalau engkau makan, kau akan kekal selama-lama dalam syurga. Dalam ayat yang lain, kamu berdua akan jadi malaikat, macam malaikat. Itu yang Nabi Adam, ya betul ke kekal ke selama-lama? Engkau tak akan keluar daripada syurga kalau engkau makan pohon khuldi. Kita pun jangan namakan pohon khuldi. Kita pula namakan dia pohon khuldi, tak boleh. Itu nama syaitan bagi tu. Syaitan yang bagi ini pohon-pohon khuldi. Kita pula cakap itu pohon khuldi. Betul ke khuldi? Betul ke kekal? Mana ada kekal kan?
Jadi syaitan nak kuatkan dia, wa qasamahuma, dia bersumpah. Sumpah aku ni nak kebaikan aja, aku nak nasihat ke orang dua orang aja ni. Bila syaitan tengok nama dia tukar, tadi iblis. Bila dia menggoda je nama dia syaitan. Allah tak cakap iblis, kan ayat ni Allah cakap syaitan. Jadi syaitan dia punya trik, dia bersumpah. Kalau orang bersumpah macam mana je? Kalau saya lah jumpa haji sumpah je saya hilang duit. Takkan ustaz bersumpah, ustaz bohong. Kan? Orang pakai sumpah je. Itu Nabi Adam tak terfikir ada orang boleh bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah saya bersumpah. Kalau orang cakap dengan kita macam gitu, demi Allah saya bersumpah, percaya tak? 90% kita percaya. 10% je mungkin kita ragu. Tapi dia dah berani dia bersumpah ni. Kalau kita, ada tak orang bersumpah tipu? Iblis tu. Iblis lah. Adalah presiden dia, adalah orang dulu buat. Siapa? Iblis lah. Iblis bersumpah kepada Nabi Adam. Itu Adam jatuh di situ. Last kali kata ulama tu yang hit betul-betul Adam bila iblis bersumpah. Iblis pandai. Dia dah goda Adam masih tak nak lagi lah, tak nak hampiri. Kali dah kat waqa sama huma. Wallahi demi Allah. Syaitan bersumpah. Tapi Adam okey lagi lah. Pada Adam orang yang pertama buat yang kena goda. Kita ni dah tahu cerita pun tergoda masih lagi, kita lagi kena tipu lagi, teruk lagi. Ini sebelum Nabi Adam tak ada orang kena tipu. Okey lagi lah. Kita dah tahu sumpah ni tak boleh pakai. Kalau orang bersumpah pun macam mana pun nak kena hati-hati. Jadi dengan ini iblis, syaitan bukan iblis. Kenapa dia nama syaitan? Dia ada watak. Tadi iblis nama dia. Yang syaitan ni dia punya watak dia. Siapa saja boleh jadi iblis lah. Jangan jaga iblis. Siapa saja boleh jadi syaitan, bukan iblis saja. Manusia pun boleh tak? Boleh. Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin ataupun daripada manusia ni boleh jadi syaitan. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu iblis keluarkan, kalau ayat ni ikut ayat bahasa Arab lah, iblis keluarkan keduanya daripada syurga. Iblis yang keluarkan. Iblis powerful ke keluarkan? Iblis jadi dia punya sebab. Iblis jadi dia punya sebab mereka kedua dikeluarkan daripada syurga. Wa qulna bidu ba'dukum li ba'din adu. Allah kata turunlah kamu semua. Di sini semua siapa? Adam, Hawa dengan iblis. Semua kena turun dari syurga. Sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Inilah bermulanya permusuhan antara manusia dengan syaitan. Kata ulama, ba'dukum li ba'din adu ni boleh jadi syaitan dengan manusia menjadi musuh, dan boleh ditafsirkan sebahagian manusia menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Macam mana jadi permusuhan? Kerana dia side hizbul syaitan, golongan syaitan lah. Dia berpihak kepada golongan syaitan, iaitu Hizbullah dengan hizbul syaitan, mereka menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kamu bumi ini akan dijadikan tempat kediaman kamu untuk sementara waktu. Kediaman dan kesenangan kamu ada tempoh dia, untuk satu tempoh je sebelum kiamat. Bila kiamat dah tak ada lagi, dah tak tinggal di bumi. Bumi ni sementara je tuan-tuan, sebelumnya kiamat. Jangan seronok sangat di bumi, kita sementara je di dunia. Sebelum bumi ni kiamat, kadang kita kiamat dulu. Takut-takut belum kiamat, bumi kiamat, kita dah kiamat dulu. Jadi kita pula dah habis dulu. Jadi jangan rasa kita kekal di sini. Allah tempatkan kita di bumi ini bukan tempat asal kita. Asal kita semua di mana? Di syurga. Kita diturunkan aja, sementara aja di bumi ni. Allah sendiri cakap ini sementara, satu waktu, satu tempoh saja. Semua lepas tu kamu akan kembali kepada aku. Fatalaqa Adam bila dia gelincir, bila dia mengaku akan kesalahan dia pun menerima. Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan Hawa lah dua-dua kembali kepada Allah. Dia terima talaqi ni terima. Dia talaqa, dia menerima daripada Allah beberapa kalimah.
kalimat taubat. Apa kalimat dia? Doa yang kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat, itu tafsir kepada nanti ayat dalam surah Al-A'raf. Tafsir kepada ayat ni. Apatah kalimat-kalimat yang Allah Adam terima daripada Allah? Itulah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, lalu Allah terima taubat mereka. Adam bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat mereka. Innahu, kerana sesungguhnya dia, yakni Allah, tawwab. Tawwab ni dia ada dua. Allah ni tawwab ni, taubat dia Allah Subhanahu Wa Taala bukan menerima taubat aja, tuan-tuan. Dia ada dua aspek di sini. Kalau Allah ni maha tawwab, maha penerimanya, banyak orang bertaubat Allah terima. Bukan terima saja, kata ulama, yang cetuskan, yang memberi dia taufik untuk bertaubat itu Allah juga. Orang ni macam mana dia boleh taubat kepada Allah? Macam mana dia boleh bertaubat kepada Allah? Allah yang gerakkan hati dia. Allah memberi dia taufik untuk bertaubat. Lalu dia bertaubat. Bila dia dah bertaubat, Allah terima. Allahu Akbar. Itu tawab. Macam kita ada duit. Kita ada duit, kita dengan duit kita suruh orang itu sedekah. Ambil duit aku ni pergi sedekah lah. Duit kita juga. Jadi nak cakap tawab ni, yang gerakkan kita untuk bertaubat, yang memberi kita taufik sehingga kita bertaubat, siapa? Allah juga. Lepas kita bertaubat, siapa yang terima? Allah juga yang terima. Dua aspek. Dia yang memberi kita taufik untuk bertaubat, dia yang menerima taubat kita. Itu tawab. Rahim pula yang maha mengasihani. Sifat Allah yang mengasihani, itu Allah menerima taubat kita. Kalau Allah tak terima taubat kita, habis, tuan-tuan. Satu waktu tak solat, kalau Allah tak terima taubat kita, satu waktu, ada tak kita terlepas solat satu waktu sengaja? Ada tak? Ada punya, confirmnya. Kalau tanya saya, ada punya. Kalau tuan-tuan tanya saya, ada. Jangan cakap satu, saya ingat lebih lagi. Yang sengaja, ada tak? Kalau Allah tak terima 80 tahun seorang itu di dalam neraka, 80 tahun, satu hari di sana adalah 1000 tahun di sini. Saya dah kalkulate dia dalam 200,000 juta tahun. Satu waktu je tinggalkan solat. Macam mana? Ini kerana sifat Allah SWT, dia kasihan dengan kita, dia terima taubat kita. Tak tanpa apa-apa, Allah SWT terima taubat kita. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar segala kesalahan kita Allah terima taubat kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.